Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Untuk seterusnya kita akan bersama dengan Ustaz Saiman dengan sedikit tazkirah sebelum kita lepas itu kita akan solat Isya dan disambung dengan solat tarawih. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan untuk berhimpun dalam majlis ini. Kita berbuka puasa dan mengambil sedikit manfaat daripada tazkirah ini, dan kemudian insya-Allah kita akan menunaikan salat Isya dan tarawih berjemaah. Saya nak cerita sikitlah tentang benda yang selalu kita buat. Kesempatan kita ringkas dalam 20 minit. Benda yang selalu kita lalui dalam hidup kita. Hidup orang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala ibaratkan hidup mereka sebagai nurun ala nur. Cahaya yang di atasnya ada cahaya. Maksudnya orang beriman itu dia baik, dan di atas kebaikan orang beriman itu Allah liputi dia dengan kebaikan. Allah pakaikan dia dengan kebaikan. Sebab itu kalau kita baca hadis berkaitan dengan jenazah, apabila roh orang beriman mati, Allah akan panggil dia, wahai roh yang baik, fi jasadin tayyibin, yang duduk di dalam jasad yang baik. Jadi itulah orang beriman. Rohnya baik, jasadnya juga baik. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Maka nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah ini seperti tempat letak lilin, pelana yang letak lilin, fiha misbah, di atasnya ada lilin. Al-misbahu fi zujajah. Lilin tu duduk di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Kaca yang tutup lilin tu seperti bintang yang bergemerlapan. Jadi Allah cerita cahaya Allah ni seperti tempat letak lilin, di atasnya ada lilin. Lilin tu duduk di dalam satu bekas kaca. Bekas kaca tu macam bintang bergemerlapan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Minyak yang bagi menyala lilin tu adalah minyak yang ada barakah. Mubarakatin zaitunah, minyak zaitun yang berbarakah. Bukan setakat tu, Allah sebut la syarqiyatin wala gharbiyyah. Minyak zaitun ni daripada pokok yang dia bukanlah sekadar kena cahaya waktu pagi ataupun waktu petang sahaja, sentiasa dapat cahaya matahari, dia tak terlindung. Dan kemudian Allah sebut yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak ini
hampir menyala, sekalipun dia tak kena api. Maksudnya minyak zaitun ni pun dah bercahaya dah. Kilat minyak tu cantik, dia pun dekat-dekat bercahaya. Dan Allah sebut selepas daripada itu, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi cahaya, Allah memberi petunjuk dengan cahaya Allah kepada orang yang Allah sukai. Jadi dalam surah An-Nur Allah ceritakan, itulah perumpamaan hidup orang beriman. Dia macam satu lilin duduk dalam bekas kaca yang cantik, yang bersinar, yang membakar dia pula minyak itu bercahaya juga, minyak zaitun. Jadi daripada minyak yang terbaik dinyalakan api. Allah sebut nurun ala nur, cahaya yang berada di atas cahaya. Itu orang beriman. Bagi orang kafir, Allah sebut di dalam Al-Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Adapun orang-orang kafir, amalan mereka adalah seumpama, apa nama ni? Kalau kita duduk, kita nampak macam ada air, tapi tak nampak air. Apa nama dia? Di padang pasir. Fata Morgana. Apa nama dia? Fata Morgana. A'malahum kasarabin biqi'atin. Amalan mereka seperti fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Orang yang dahaga, dia ingat itu air. Dia pergi, dia cari air itu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia sampai di tempat tu, dia tak dapat apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu. Sedangkan di situlah dia mendapati Allah, lalu Allah memberikan balasan terhadap perbuatannya. Wallahu sari'ul hisab. Allah paling cepat memberi pembalasan. Ayat selepas tu Allah sebut, au kadhulumatin fi bahrin lujjiyyin. Kehidupan orang kafir ni seperti gelapnya kehidupannya seperti hidup di dalam bahrin lujjiyyin, dalam dasar laut yang paling dalam. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun, yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Di atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya ada awan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Allah kata kegelapan yang sebahagiannya itu ada di atas sebahagian yang lain. Dalam laut ni dah gelap, atasnya ada ombak, gelap lagi di atasnya. Dan kemudian Allah sebut, hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sehingga sampai ke tahap kalau dia angkat tangan dia, kerana gelapnya dasar lautan, dia tak nampak. Tangan di depan dia angkat, dia tak nampak. Jadi itulah kehidupan orang kafir. Ini perumpamaan yang Allah beri, beza antara orang Islam dan juga orang kafir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam hidup kita ni, kalau kita boleh ikutkan, kita renung balik perjalanan kehidupan kita, daripada kita bangun pagi sampai kita tidur, kalau kita ikut syariat Allah betul-betul, besar rahmat yang Allah bagikan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Bila kamu tidur malam-malam, syaitan akan ikat di atas kepala kamu dengan 3 ikatan. Jadi ada 3 tali yang syaitan ikat kepala kamu. Wa in istayqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdatan. Apabila kamu bangun pagi, kamu sebut nama Allah. Kita bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana min ba'di ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita sebut nama Allah, alhamdulillah. Ataupun bismillah. Apa jadi? Satu daripada tali yang ikat kepala kita ni terbuka. Wa idza tawadda'a. Kemudian kita ambil wudu. Bila kita ambil wudu, terbuka lagi satu tali. Wa in shalla. Kemudian apabila dia salat, in hallat 'uqdah, terbuka lagi satu ikatan. Jadi itu beza orang Islam dan orang kafir. Dan Nabi SAW sebut, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi.
Apabila 3 tali yang ikat ni terlepas daripada kita, kita bangun dalam keadaan cerdas, jiwa kita bersih. Dan Nabi sebut, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak, kalau salah satu daripada ikatan ni tak terbuka, dia bangun dalam keadaan malas dan jiwa dia kotor. Jadi itu nikmat Allah yang pertama. Orang beriman apabila dia bangun pagi, dia ucap bismillah, terputus satu ikatan. Apabila dia ambil wuduk, terputus 2 ikatan. Dan apabila dia solat subuh, terputus 3 ikatan. Apa yang dia buat selepas tu? Kita ambil wuduk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih, apabila kita ambil wuduk, fatamadmada, kita kumur mulut. Bila kita kumur, kharajat khataya min fihi, keluar semua dosa daripada mulut. Thumma istanthara, kemudian kita basuh hidung. Apa jadi bila kita basuh hidung? Kharajat khataya min anfihi, keluar semua dosa daripada hidung kita. Kemudian kita basuh muka. Apa jadi bila kita basuh muka? Kharajat khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari 'ainaihi, keluar semua dosa daripada muka kita, sehingga kan dosa-dosa yang berada di bawah bulu mata jatuh. Dan disebutkan kemudian ghassala yadaihi, apabila kita basuh tangan kita, keluar semua dosa yang dibuat oleh tangan kita. Apabila kita sapu kepala, keluar dosa yang ada di atas kepala kita. Dan apabila kita basuh kaki, keluar semua dosa yang ada di kaki kita. Subhanallah. Kita bila ambil wuduk, kadang-kadang kita tak perasan. Kita ambil wuduk, kita jalan cepat. Tapi dengan wuduk kita tu, keluar semua dosa daripada badan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi SAW sebut, apabila kamu bangun tidur, Nabi sebut, falyastanfir thalathan, basuhlah hidung kamu 3 kali, kerana syaitan tidur di dalam hidung kamu. Yabitu ala khayshumihi, syaitan tidur dalam hidung. Jadi apabila kamu basuh, syaitan keluar dan meninggalkan kamu. Bangun pagi, rahmat. Ambil wuduk, hilang semua dosa. Apa kita buat lepas tu? Kita salat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW sebut, raka'ata fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan semua yang ada atas muka bumi. Apa sahaja rezeki yang kita dapat hari itu, apa sahaja pujian yang kita dapat pada hari itu, apa sahaja kemuliaan yang kita dapat pada hari itu, tak boleh lawan 2 rakaat subuh. Ruginya orang apabila dia tertinggal 2 benda. Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha. Tak ada benda dah atas muka bumi ni lagi bagus daripada 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kita solat 2 rakaat sebelum subuh, dan dengan solat kita itu Allah bagi kita benda yang paling baik dalam hari kita. Kemudian Nabi SAW sebut, bila kita solat 2 rakaat, kita ambil wuduk, kita solat, kemudian kita pergi ke masjid. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut, wa ma min rajulin yatatahhar fayahsinu at-tuhura thumma ya'midu ila al-masjid min hadhihi al-masajid. Nabi kata tidak ada seorang pun di antara kamu yang berwuduk, lalu dia ambil wuduk betul-betul, maksudnya semua anggota wuduk dia basuh betul-betul, kemudian dia pergi ke salah satu daripada masjid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin khattaha aw yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan. Setiap langkah kita jalan ni, Nabi sebut dalam hadis, 1 langkah 1 kebaikan, 1 langkah naik 1 darjat di sisi Allah, 1 langkah Allah padam 1 dosa. Mana nak cari pahala itu? Subhanallah. Ini rahmat orang beriman je dapat. Kita mungkin boleh bangun pagi kan, kita mengantuk-mengantuk, kita bangun pagi, kita salat 2 rakaat, kita tidur, subuh selesai. Besarnya kerugian kita. Setiap anak langkah kita jalan ke masjid, hilang 1 dosa, bertambah 1 pahala, dan tinggi 1 kedudukan di sisi Allah. Jadi kita jalan, kita pergi ke masjid.
kita solat subuh. Selesai sahaja solat subuh tu, biasa kita balik rumah kan, tapi ada satu benda penting yang berlaku dalam hidup kita. Nabi SAW sebut, man salla subha fahuwa fi dhimmatillah wala yatlabannakumullah min dhimmatihi syai' fayudrikahu fayakubuhu fi nari jahannam. Nabi kata, sesiapa yang salat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah. Tuan-tuan, jaminan ni benda yang kita percaya. Kita dapat offer letter, kita percaya, oh seronok kita dapat kerja baru kan? Kita dapat jaminan keselamatan, kita percaya, seronok, orang tak boleh buat apa kat kita. Nabi kita, siapa salat subuh fi dhimmatillah, dia berada di dalam jaminan Allah. Siapa yang bagi jaminan? Allah, Tuhan yang paling berkuasa. Apa jaminannya? Dalam hadis Nabi sebut, apabila Allah minta kamu solat, kamu solat. Allah bagi jaminan yang apabila kamu penuhi syarat Allah, Allah takkan lemparkan muka kamu di dalam neraka. Hari yang kita solat subuh, kita tak boleh masuk neraka. Ini jaminan siapa? Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kalau kita tak solat subuh? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan yang kita akan selamat daripada neraka. Jadi bangun pagi, selesai solat subuh, sepanjang hari itu kita dapat satu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah takkan masukkan kita dalam neraka. Dan selesai kita solat subuh, Nabi SAW dalam hadis, dalam hadis riwayat Bukhari, orang miskin datang mengadu kepada Nabi SAW. Mereka mengadu, ya Rasulullah, orang kaya ni ambil semua pahala. Kami solat macam mereka solat, kami puasa macam mereka puasa, tapi mereka bersedekah, kami tak boleh sedekah. Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang miskin ni, Nabi sebut, ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum. Nabi kata, mahu tak kalau aku ceritakan kepada kamu satu benda yang kamu buat, kamu dapat pahala sama macam mereka, dan kamu lebih depan daripada mereka, dan tak ada siapa boleh lawan kamu melainkan dia buat macam kamu juga. Para sahabat yang miskin ni tanya Nabi, apa benda yang kami boleh buat menjadikan pahala kami sama macam orang kaya? Nabi kata, selepas setiap kali kamu salat, kamu ucap subhanallah 33 kali, kamu ucap alhamdulillah 33 kali, kamu ucap Allahu Akbar 33 kali. Kita relax kan lepas mayang, macam kita main-main ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kita tak ada masalah, sekejap je. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, benda tu cukup besar. Orang yang bersedekah dengan semua harta dia tak boleh compete apa yang kita buat ni. Tak boleh compete subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ini package yang Allah bagi kepada orang beriman. Kita pun ucap selepas subuh, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangun, kita jalan. Bila kita jalan, kita ucap subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4 perkataan. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah yang terpuji, adada khalqihi, sebanyak ciptaan-ciptaannya, wa zinata arshihi, dan perhiasan arasnya, wa midada kalimatihi, dan keseluruhan perkataan. Ini 4 perkataan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tentu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi duduk tengok Juwairiyah, isteri Nabi SAW. Juwairiyah solat subuh, Nabi datang. Dia solat subuh di rumah dia, Nabi tengok. Kemudian Nabi bangun, Nabi keluar. Selesai solat duha, Nabi balik semula. Juwairiyah masih lagi duduk berzikir. Lalu Nabi SAW pesan kepada dia,
ada 4 perkataan kalau kamu ucap lebih daripada apa yang kamu buat daripada pagi sampai sekarang. Lalu Nabi ajarkan kepada Juwairiyah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kamu ucap perkataan ini 3 kali, lebih banyak pahalanya daripada kamu duduk selepas subuh sehingga ke waktu duha. Tengok besarnya nikmat Allah. Pagi-pagi kita bangun, wudu, Allah ampunkan semua dosa kita. Kita jalan ke masjid, Allah tambahkan pahala kita. Kita solat subuh 2 rakaat sebelum subuh, lebih bernilai daripada dunia dan semua isi dunia. Kita solat subuh 2 rakaat, kita dapat jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah takkan azab kita. Apabila selesai solat, kita ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyaknya pahala. Orang kaya tak boleh compete. Apabila kita ucap subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, lebih besar daripada ganjaran duduk selepas subuh sampai duha. Kemudian apa lagi kita buat? Nabi kita siapa yang ucap subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, Allah ampunkan semua dosa dia. Walaupun dosanya disebut dalam hadis mithlu zabadil bahri, seperti buih di lautan yang banyak. Buih di lautan tak terkira banyaknya. Siapa yang ucap subhanallahi wa bihamdi 100 kali, Allah padamkan semua dosa dia. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita jalan pergi masjid kan, on the way jalan balik tu, daripada kita duduk diam, kita amalkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Untuk nasihat kita bersama. Untuk perempuan sama juga. Dia tengah masak ke, dia tengah buat apa-apa ke, cuba allocate masa tertentu ni, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Jadi Allah ampunkan semua dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Nak tambah lagi? Boleh nak tambah lagi. Dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua kita hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita siapa ucap 10 kali, 100 kali, Allah baginya pahala sama macam merdekakan 10 orang hamba. Allah akan tulis baginya 100 kebaikan. Allah akan padam daripadanya 100 kejahatan. Dan Allah peliharanya daripada syaitan sampai petang. Maksudnya, apabila dia ucap 100 kali, sampai ke petang, syaitan tak boleh ganggu dia. Syaitan tak boleh dekat dengan dia. Syaitan tak boleh kacau dia. Tuan-tuan, kalau ada orang yang kena sihir sebagai contoh kan, ataupun dia kena gangguan syaitan, semua dia orang buat. Setiap hari subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Syaitan tak dekat dengan dia sampai ke petang. Jadi ini seterusnya. Apa lagi kita buat? Kita ucap sayyidul istighfar. Nabi sebut dalam hadis, penghulu kepada istighfar adalah kita ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa ganjarannya? Nabi kita siapa ucap ni waktu pagi, dia beriman. Maksudnya dia percaya dengan maksudnya, dia beriman. Famata min yaumihi qabla an yumsi, lalu dia mati sebelum petang, fahuwa min ahli jannah, dia dikira ahli syurga. Siapa yang ucap pada waktu malam, wa huwa yu'minu biha, dia beriman,
lalu dia mati sebelum pagi, dia masuk syurga. Tuan-tuan, mana nak dapat rahmat macam ni? Berapa banyak jaminan Allah? Kita solat subuh, Allah bagi jaminan. Kita ucap Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allah bagi jaminan kedua yang orang itu akan masuk syurga. Lepas tu kita keluar, kita buat kerja kita. Mungkin kita tersalah cakap dengan orang, mulut kita jahat, kita berdosa. Mungkin kita ambil sedikit, buat orang sakit hati. Mungkin hak orang sedikit kita ambil. Mungkin kita terkutuk orang sedikit. Mungkin kita tersakiti hati orang sedikit. Kemudian kita pergi ke masjid, kita buat benda yang sama. Kita ambil wudu, jatuh dosa daripada tangan kita, jatuh dosa daripada mulut kita, jatuh dosa daripada hidup kita, jatuh dosa daripada muka kita, jatuh dosa daripada kepala kita, jatuh dosa daripada kaki kita. Kemudian apabila kita salat zuhur, Nabi SAW sebut as-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma. Nabi kata solat 5 waktu dan juga Jumaat sehingga Jumaat lagi satu, Allah ampunkan apa yang ada di antara kedua-duanya. Antara subuh dengan zuhur, kita salat subuh, kemudian kita salat zuhur, di tengah-tengah tu Allah ampunkan semua dosa. Antara zuhur dengan asar, kita salat, kemudian Allah ampunkan dosa yang duduk di tengah-tengah. Kita salat asar, kita salat maghrib, kita salat isyak. Nabi SAW sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Sesiapa yang salat isyak dengan berjemaah, diumpamakan seperti dia salat separuh malam. Dalam hadis Nabi kata, wama min 'abdin yataqarrabu ila wama taqarraba 'abdun ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada benda yang Allah paling suka lebih daripada benda yang Allah wajibkan. Jadi solat isyak berjemaah sama macam separuh malam beribadat. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Sesiapa yang solat subuh dalam jemaah sama seperti dia solat sepanjang malam. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah sama macam sepanjang malam tak tidur. Solat sepanjang tu, kalau dia bangun pula dia solat tengah malam, 2 kali ganda dia dapat. Sebab tu tadi kita kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Itu hidup orang beriman. Dia solat berjemaah, dia datang tarawih solat berjemaah, dia duduk hatta yang sarifal imam, sehingga imam bangun dia bangun, dia dapat ganjaran solat separuh malam, sepanjang malam. Berapa kali nak dapat sepanjang malam? Berkali-kali. Sebab itu Nabi sebut nurun ala nur. Itu ada hadis. Boleh. Lepas tu. Fatimah radhiyallahu anha, dia datang mengadu kat Nabi SAW. Fatimah kata Ali bagi dia banyak kerja, dia kena kisap tepung, jadi dia tak larat, berhenti. Dia pergi ke rumah Nabi SAW, dia mengadu. Nabi tak ada. Fatimah cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi balik, Aisyah cerita kepada Nabi SAW. Fatimah datang, dia mengadu, Ali suruh dia kisar tepung banyak sangat, dia tak larat, jadi dia nak minta kat Nabi seorang pembantu. Ali pergi ke rumah mereka, Ali masuk ke rumah mereka. Kata Fatimah, dia tengah duduk dengan Ali di atas katil, dia orang nak bangun. Ali kata ala makanikum, duduk di tempat kamu, jangan bangun. Jadi Fatimah dengan Ali duduk, Nabi datang, Nabi duduk di tengah-tengah antara mereka berdua. Nabi duduk di antara mereka. Nabi kata ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Nabi kata, nak tak aku ajar kamu 2 orang yang lebih baik daripada benda yang kamu tanya kepada aku. Nabi sebut, idza akhadtuma madaji'akuma tukabbiru 34 wa tusabbihu 33 wa tuhammidu 33 atau wa tuhammida. Nabi kata, apabila kamu duduk di tempat tidur, sebelum kamu tidur, bertakbirlah 44 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 44 kali.
Bertasbihlah 34 kali. Bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi masa nak tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Nabi kata fahuwa khairul lakuma min khadimin. Itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang khadim, daripada seorang pekerja. Macam mana nak dapat tenaga, nak kuatkan badan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Nabi kita khairun minal khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Kemudian kita letak kepala kita, kita nak tidur. Lalu kita ucapkan, tuan-tuan doa ni panjang. Kalau ada kesempatan saya ingat bagus kalau tuan-tuan hafal. Nabi kata apabila kamu letakkan kepala, fatawadda'a wudu'aka lis-salah. Kamu solat, kamu ambil wudu, macam wudu nak solat. Kemudian kamu tidur di sebelah kanan. Maksudnya badan kanan kamu di sebelah bawah, dan kamu ucapkan Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan juga segala urusan aku biarkan Engkau yang menguruskannya. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku sandarkan belakang badan aku ini kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tak ada tempat nak pergi dan tak ada tempat nak lari melainkan semata-mata kepada Engkau juga. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang Engkau teruskan, Engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan dengan nabi yang Engkau putuskan. Tuan-tuan, doa ni panjang, tapi bagus kalau tuan-tuan boleh hafal. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Nabi kata siapa yang ucap fa in mitta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau kamu ucap tu, kamu tidur, kamu mati malam tu. Nabi kata fa anta 'ala fitratin. Mati engkau itu di atas fitrah. Macam budak yang baru lahir, tak ada dosa langsung. Begitulah mati engkau kalau engkau ucapkan begitu. Kalau itu engkau ucapkan, mati engkau tak ada dosa langsung. Dan Nabi SAW sebut, apabila kamu tidur, dan tidur ni dah selesai, kamu tengah tidur, kamu terkejut tengah malam, kamu terbangun, lalu kamu ucap La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Nabi kata kalau kamu terkejut, kamu bangun, kamu ucapkan perkataan ini, kemudian kamu minta apa sahaja doa, Allah bagi kepada kamu. Kamu minta ampun, Allah ampunkan kamu. Sebab apa Allah bagi ganjaran yang besar? Sebab bila kita bangun tengah malam, kita ingat Allah. Bila tak ingat benda lain, bangun sahaja terus La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Selesai. Kemudian Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunkan aku. Allah ampunkan. Kemudian kita doa, Allah makbulkan. Kemudian kita solat, Allah terima solat kita. Kita tidur malam, kita takut, mimpi, ataupun kita nampak benda yang kita tak suka, takut, kita terkejut. Nabi kata apabila kamu lihat benda yang kamu tak suka, mimpi yang buat kamu takut, kamu ucaplah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun.
Apabila kamu ucap ni, tak ada benda akan ganggu kamu. Fala tadurrum, tak ada apa yang boleh mengganggu kamu. Tuan-tuan, saya nak berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Cuma ringkasannya kita nak cerita, hidup orang beriman ni sentiasa ada kebaikan. Apa sahaja yang dia buat baik. Kalau kita boleh ulang balik daripada pagi, kita bangunkan pagi, kita ucap Alhamdulillah, terbuka satu ikatan syaitan. Kemudian kita ambil wudu, terbuka dua ikatan syaitan. Kemudian kita salat, terbuka tiga ikatan syaitan. Kita salat, kita ambil wudu selepas tu. Apabila kita wudu, setiap anggota yang kita basuh jatuh dosa-dosa daripada anggota itu. Kemudian kita salat 2 rakaat. 2 rakaat ini Nabi kata lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Kemudian kita jalan kaki ke masjid, Nabi ucap, dengan setiap langkah kamu hapus satu dosa, dapat satu pahala, dapat satu ketinggian di sisi Allah. Solat subuh 2 rakaat, dapat jaminan keselamatan daripada Allah, tak masuk neraka hari itu. Kemudian selepas subuh kita ucap Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pahala lebih besar daripada orang kaya yang bersedekah. Kemudian kita ucap Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Sama seperti daripada subuh sampai duha zikir tak bangun. Kemudian kita ucap Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, ampun semua dosa walaupun sebanyak buih lautan. Kemudian kita ucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama macam merdekakan 10 orang hamba, diampunkan 100 dosa, ditulis 100 kebaikan, dan takkan didekati oleh syaitan sampai petang. Kemudian kita solat zuhur, kita solat asar, kita solat maghrib, kita solat isya. Antara dua solat dan solat ini Allah ampunkan semua dosa kita. Subuh tadi di masjid, isya juga di masjid. Sama macam berdiri sepanjang malam menunaikan solat. Dan apabila kita tidur, kita pun ucap Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, sehingga habis doa yang kita sebut. Mati malam tu tak ada dosa langsung. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita bila beribadat kita jadi semakin bersungguh. Kan apabila kita wudu, kita kena ingat bahawa dengan wudu kita tu jatuh dosa. Apabila kita solat, kita kena ingat dengan solat kita itu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Apabila kita zikir, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat setakat ini dulu untuk hari ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Jazakallahu khairan katsiran atas segala tazkirah yang diberikan oleh Ustaz Salman. Semoga kita dapat mengamalkan segala zikir-zikir yang dianjurkan oleh beliau, insyaAllah. Dan seterusnya kita akan bersolat isya dan salat tarawih.